Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di SK YouTube channel. Okey guys, selamat menyambut Hari Kemerdekaan negara kita kali ke-64. Semoga kita terus bebas dari segala penjajahan, termasuklah bebas daripada terkena sebarang penyakit-penyakit yang kita hadapi sekarang ni. Untuk topik di video kali ni, aku nak buat kelainan sikit. Kali ni kita tak bercakap tentang Honda Civic FD, tapi aku nak bercakap tentang pengalaman aku buat Uber dan Grab menggunakan Honda Civic aku ni. Apa yang seronoknya buat Uber menggunakan Civic FD dan apa yang aku rasa tak seronok bila buat Uber dan Grab menggunakan FD guys. Jom kita ke konten video untuk kali ni. Sebelum tu anda boleh dapatkan mask daripada SK, face mask limited edition. So dekat depan ni yang aku pakai ni, boleh dapatkan di description di bawah guys. Sangat selesa dan terdapat satu logo di sebelah kanan ni lah, logo SK YouTube channel. Okey, pertama sekali aku nak cerita tentang bila aku buat Uber dan Grab ni lah menggunakan Civic. Kejadian ni berlaku pada tahun 2017 yang mana pada masa tu kereta aku antara yang masih layak untuk register Uber dan juga aku boleh register Grab. Kereta aku tahun 2011. Pada tahun 2017 tu, antara kereta Honda Civic FD yang paling terakhir boleh register buat Uber dan Grab. Kalau kereta tahun 2010, 2009 ke bawah tak boleh register masa tu. Sebab tu kawan aku yang dekat office aku yang ada lagi 3 biji FD tahun 2008, 2007 dan 2009, mereka tak boleh register Grab. So guys, disebabkan itulah aku cuba register dan ada lagi lah sebab-sebab lain. Dan untuk kisah ni yang aku nak cerita ni, kebanyakan family aku dia tak tahu yang aku buat Uber, kecuali kalau dekat office tu yang 3 orang tu lah. Dan kami satu tim Honda Civic FD, dan kalau family yang paling rapat aku ialah wife aku sendiri lah. Wife aku sendiri yang tahu. Yang lain-lain dia mereka tak tahu. Jadi untuk video kali ni mungkin cerita ni mereka dah tahu lah, sebab aku dah ceritakan dalam video kali ni. Dan antara sebab lagi yang kedua, sebab apa aku buat selain daripada kereta aku boleh daftar tu, pada tahun 2017 tu aku ingat aku nak stop sekejap daripada buat coaching futsal, sebab aku coach futsal. So aku kalau boleh nak rehat sekejap daripada coaching apa semua ni, dan aku nak relax untuk aku cari duit tambahan lah. Dan ketiga ini ialah satu lagi main point aku sebab apa aku buat ialah masalah kewangan guys. Okey, aku pergi dulu dekat ni lah, dekat sekatan jalan raya ni, mereka nak tengok ni. Okey, thank you. Lepas. Okey, point yang ketiga ni lah turning point aku lah, faktor kewangan lah, masalah kewangan. Biasa terjadi lah dalam kita ni, sebab dah berkahwin, dalam satu masa kita, dalam kehidupan kita ni akan ada satu masalah ekonomi dalam keluarga. So walaupun aku sebagai seorang penjawat awam yang makan gaji tetap setiap bulan, bila aku dah buat keputusan beli motor Z8, ini kena hati-hati ya. Semua siapa yang buat keputusan untuk pakai motor besar, hampa kena hati-hati dengan faktor kewangan hampa. Make sure kewangan kita tu betul-betul kukuh. Jangan pakai motor besar sebab nak menunjuk-nunjuk, nak ikut nafsu sangat, nak ikut kawan-kawan pakai. Jangan buat macam tu, sebab benda ni dah terjadi dekat aku. Masa aku beli motor tu mungkin kewangan aku kukuh. Selepas setahun dua ada mengalami masalah kewangan. Sebab itulah aku bertekad ataupun berhasrat untuk cari satu income lain lah. Selain tu juga aku ada jual pomade kan. Tapi pomade punya market pada tahun 2017 tu
dah betul-betul down lah, dah betul-betul turun. Jadi aku tak boleh stay dengan pomade sangat. Aku terpaksa cari income ataupun job lain. Uber dan Grab adalah salah satu alternatif untuk aku pada masa tu lah. Okay, jika ditanya dekat aku apakah perasaan aku bila first time aku bawa passenger ataupun rider lah, kita panggil dalam Uber dan Grab ni, kita panggil mereka ni sebagai rider. First time aku cuba on apps tu. Apps Uber ni senang saja. Uber punya apps dia tak macam Grab. Grab dia ada link dengan Waze, tapi Uber dia integrated sekali dengan map. So senang lah. Aku mula-mula aku buat Uber. Nak register Uber ni senang saja. Disebabkan itu jugalah aku buat Uber ni. Upload kita punya cover note insurance, lepas tu upload kita punya grant, lepas tu isi detail-detail apa semua tu. Sekejap je dah boleh buat Uber dah. Hampa boleh buat Uber driver. Senang saja. Dan bila on apps tu, dia akan keluar lah kalau ada orang request berdekatan dengan kita. Kalau aku selalunya aku buat dulu, aku buat di sebelah pulau, sebab aku masa tu duduk di Penang, Glogok kan. So first time aku angkat orang, aku rasa memang agak risau lah kan. Sebab hang first time angkat orang yang stranger, yang hang tak kenal, bawa naik kereta hang, dan kita tak tahu apa perasaan dia dengan kita. Mungkin dia dah biasa naik Uber lain ataupun kereta lain, tapi bagi aku tak biasa bawa orang yang stranger yang aku tak kenal. So guys, perasaan tu yang pertama tu agak risau, takut. Yang pertama takut orang masuk dalam kereta kita, dan yang kedua hang nak cuba bawa ke destinasi yang hendak dituju oleh rider tu, ikut jalan yang tak betul, sampai masa berapa masa ambil. Itu adalah kerisauan lah pada mula-mulanya. Bila aku rasa first passenger aku bawa, aku rasa seronok, dapat duit. So aku jadi rasa lebih shock lah buat kan Uber ni. Kita cuba rasakan pengalaman macam kita bawa teksi lah kan. Aku cuba ambil pengalaman pemandu teksi, macam mana dia bawa orang, dia hantar orang sampai ke destinasi tu. Dia rasa puas, juga rasa bangga sebab aku dapat bawa rider ni ke tempat yang hendak dituju mereka lah. So far yang naik kereta aku, kebanyakan daripada mereka tu semua kata, hantar komen-komen, cantik kereta, lawa kereta. Dan aku rasa pada tahun 2017 tu tak ada lagi lah kereta yang terbaru ataupun mahal sangat yang buat Uber. Bukan aku tu tak ada, tapi agak kurang lah. Kalau nak cari kereta-kereta macam Civic FB kan, FB dia keluar tahun 2012, mungkin orang tak berani nak buat lagi kan. Ataupun FC 2016, aku rasa tak ada lagi kot orang berani buat menggunakan Civic FC ataupun FB pada tahun 2017. Tapi aku dah keluarkan Honda Civic FD ni buat Uber. Itu antara pengalaman-pengalaman aku yang aku rasa yang the best lah. Selain aku dapat duit ni, kiranya bila hang buat Uber satu hari tu hang dapat banyak duit. Masa tu aku pakai Postpac. So kebanyakan rider-rider yang naik dengan kereta aku, dia pun tak pakai wallet, dia pun bayar cash. So aku ambil cash tu, aku simpan lah. Satu hari tu memang banyak lah duit cash, yang banyak sangat. Lagi pengalaman yang menarik, aku dapat bawa ramai orang, dapat tengok banyak kainah orang lah. Lelaki, perempuan, tua, muda, berlainan bangsa, India, China, Melayu, Indonesia, Myanmar, Vietnam. Penang ni ramai sangat warga asing. Mereka juga ada juga warga asing naik kereta aku. So guys, kereta ni dah penuh lah dengan jenis-jenis manusia lah sebenarnya dalam kereta aku ni. Yang tak syoknya, okay, ini kita pergi ke pengalaman yang tak best lah. Aku rasa bila bawa penumpang tu, bau busuk, tambah-tambah warga asing kan. Dia berlaku banyaknya dekat sebelah Juru dan juga bahagian-bahagian Taman Pelangi, Bukit Tengah. Itu banyak warga asing. Bila mereka masuk dalam kereta hang tu, bau memang tak boleh bernafas lah kadang-kadang kan. Aku sampai satu hari tu aku macam nak tanya dia, you tak mandi je? Apa bau busuk tu kan? Duduk sebelah aku pula. Kadang ada dua orang member lagi belakang. Lepas tu kadang-kadang bila ramai kawan-kawan, sampai satu kali tu sampai 5 orang duduk dalam kereta aku. Sepatutnya 4 orang je maksimum, tapi 5 orang sampai berempit-rempit di belakang. Yang tu bukan lelaki lah, yang tu awet Indon. Belakang 4 orang,
depan seorang. Lepas tu bercakap pun aku tak faham langsung. Indon ni dia ada banyak bahasa kot. Memang aku tak boleh faham lah. Satu lagi bila kita bawa tu, kadang kita silap jalan, dia marah kita kan. Yang ni berlaku dekat sebelah pulau kan. Kadang-kadang aku jalan tu aku tersilap sekolah sikit. Dia ni marah. Terpaksa hang hadap lah. Satu lagi nak kena berikan rating 5 star. Hang kena maintain kan rating kita punya driver ni 5 bintang ke atas Sebab kalau bawah daripada tu, dalam masa tertentu tu, Uber boleh freeze cut kita punya akaun sekejap. Tentulah dia akan bagi hukuman lah kat kita. Itu aku memang terasa elok lah kan, terjaga. Tapi ada jugalah orang bagi 4 macam tu kan, 3 apa ada. Aku tak tahu sebab apa, mungkin yang sesat jalan tu kot. Okey, lagi pengalaman aku rasa yang paling tak best bawa Civic ni buat Uber, maintenance tinggi Pernah sekali tu aku berselisih dengan kereta lain sebab nak cari jalan corner masuk dalam lorong-lorong sempit kan, sampai bercalak teruk kereta aku. Minyak kena isi dengan kerap. So pulangan tu memang dapat banyak. Contohnya sehari hang dapat dalam 100, tapi minyak hang kena isi dalam 50 macam tu, 50 hingga 60 ringgit. Kadang-kadang trip tu dia tak banyak sangat bayaran dia, dalam 3 ringgit, 4 ringgit kan. Tapi banyak kali hang kena corner pusing masuk dalam lorong-lorong tertentu tu, itu menyebabkan banyak minyak yang dipakai lah. Itu yang tak best aku rasa. Satu lagi, badan sakit lah, letih. Bila keluar buat lebih kurang dalam 5-6 jam, balik rumah malam hang rasa tak boleh buat apa dah, letih badan letih, kepala pun sakit. Letih sebenarnya buat macam teksi ni kan, kerja teksi macam tu memang letih lah. Jadi guys, aku buat Uber dan Grab ni untuk tambah pendapatan. Agak kurang sesuai lah kereta Civic 1.8 buat Uber dan Grab. Sebab bayaran dia sama macam orang pakai kereta Tensaga, orang pakai BLM dan semua tu kan. Maintenance tinggi menggunakan Civic ni. Lain kalau pakai Civic 2.0 2.0 tu rate dia tinggi sikit. Dia macam rate kereta yang MPV. So tak sesuai lah, maintenance dia tinggi. Jadi kesimpulannya dekat dalam video kali ni, aku nak cakap untuk kerja apa-apa ni kita jangan memilih lah kerja kan. Kalau boleh nak buat duit, tambah pendapatan tu, buat saja. Mungkin dulu aku juga pernah susah masa aku buat Uber ni dan Grab. Aku rasa aku kena tambahkan duit barang rumah aku. Masa tu memang ada masalah kewangan lah. So aku buat Grab dan Uber untuk aku tampung aku punya perbelanjaan. So guys, ingat mesej dia dalam video ni, jangan memilih pekerjaan. Kalau hampa rasa benda tu boleh buat, teruskan, go on. Rezeki ni luas, kat mana-mana pun ada. Aku walaupun aku bekerja sebagai penjawat awam yang gajinya tetap, tapi aku rasa aku nak ceburkan bidang yang mana aku rasa boleh cari pendapatan yang lebih. Aku suka berniaga, aku suka buat income-income yang contohnya macam Uber, Grab ni kan, yang boleh bantu kita memberi pendapatan yang tambahan, sementara yang masa yang sama dia tak kacau orang lain. So benda tu melibatkan diri kita sendiri. Kita buat macam berniaga kan, kita sendiri. Uber, Grab, kita sendiri. Kita tak kacau, kita tak ada orang atas boleh arahkan kita. Macam tu, aku suka macam tu lah. Okay guys, itu sahaja perkongsian aku tentang aku buat Uber dan Grab menggunakan Civic. Itu cerita Uber. Grab pun sama lah lebih kurang. Aku dalam masa yang sama aku daftar Grab dan aku akan on 2 apps ni dalam masa yang sama. Tapi sekarang ni Uber dah tak ada dah, cuma ada Grab saja. Dan sistem sekarang ni pendaftaran aku dah tak tahu macam mana, berapa usia kereta boleh daftar. Hampa boleh check sendiri lah. Aku pun dah tak terlibat dengan Uber dan Grab driver ni. So untuk yang sedang memandu Uber dan sedang memandu Grab lah terutamanya, Uber dah tak ada lah, teruskan kerja anda dan teruskan membantu rakyat Malaysia yang nak ke destinasi masing-masing. Thank you guys. Semoga kita berjumpa lagi di lain video. Untuk kali ini, stay safe. Semoga kita dapat menghapuskan virus COVID ni. Dan terakhir sekali, salam kemerdekaan. Selamat Hari Kemerdekaan Malaysia ke-64. Assalamualaikum. Bye.